Penerima suntikan 2 dos vaksin COVID-19 mungkin akan diberikan kebenaran untuk merentas negeri tanpa sebarang halangan. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menyampaikan sesi Balai Rakyat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di Kuching pada Khamis. Jadi kita ingin memahami serba sedikit mengenai kelonggaran yang diberikan ini, apakah mungkin prosesnya, kekangannya, begitu juga dengan risiko penularan jangkitan COVID-19. Kita akan bersama Profesor Madya Dr. Malina Osman merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM di talian ketiga ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Prof, keberkesanan vaksin pasport untuk individu yang sudah divaksin, adakah ia mudah untuk dilaksanakan terutamanya yang mahu merentas negeri? Okey, sebelum kita saya jawab soalan tersebut sama ada mudah atau tidak untuk dilaksanakan, izinkan saya untuk berkongsi dari pandangan kesihatan awam mengenai isu ini. Kita melihat bahawa dalam keadaan sekarang ini kita mempunyai sistem yang mana memberikan keutamaan kepada golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan vaksin. Dalam masa yang sama kita melihat di situ bahawa akses untuk mendapatkan vaksin tidak sama untuk semua orang. Dalam konteks kesihatan awam, kita melihat bahawa perlu ada jaminan yang saksama untuk mendapat kemudahan kesihatan berkenaan sebelum kita menentukan sesuatu polisi. Sekiranya kita meletakkan syarat perlu 2 dos telah disempurnakan untuk dibenarkan merentas negeri, kita lihat hanya mereka yang telah diberikan vaksin pada keadaan ini golongan yang tertentu sahaja dan ia tidak meliputi sebahagian besar daripada masyarakat seluruh negara. Dan kita lihat di situ ada tak sama dari segi penerimaan program berkenaan. Jadi saya memohon supaya kita kembali kepada dasar yang asal, iaitu memberikan keutamaan kepada golongan yang telah disenaraikan, dan selepas kita mencapai kadar proportion ataupun kadar tertentu mereka yang telah menerima vaksin di kalangan terutama yang mereka yang rentan mungkin syarat tersebut boleh dikenakan. Tapi untuk peringkat permulaan ini pada pandangan saya ia boleh dikenakan dengan syarat mereka benar-benar memerlukan keperluan untuk merentas negeri untuk tujuan kerja dan juga untuk mungkin tujuan ekonomi. Tapi untuk seluruh masyarakat pada pandangan saya ia belum lagi wajar untuk dilaksanakan. Dari segi mudah atau tidak untuk dilaksanakan, kita sudah mempunyai sistem MySejahtera. Saya tidak melihat keadaan itu sukar kerana dengan sistem digital mudah sebenarnya untuk kita mengesan siapa yang sudah ataupun yang belum divaksin. Jadi Prof, jika hanya yang divaksin dapat rentas negara dan juga mungkin rentas negeri, apakah cadangan Prof sendiri untuk kita pastikan tiada pihak yang boleh ambil kesempatan dengan mendakwa mereka juga sudah divaksin dan boleh rentas negara dan juga negeri ini? Saya mencadangkan supaya data dapat dikongsikan dengan telus dengan semua individu. Maksudnya sama seperti kita kongsikan data mengenai senarai pemilih pilihan raya, maksudnya senarai nama-nama berkenaan. Jadi kita boleh juga mengemukakan pangkalan data yang sedemikian supaya kita dapat melihat mereka-mereka yang diberikan vaksin memenuhi senarai keutamaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tidak ada sesiapa pun yang mengambil kesempatan. Dengan adanya ketelusan data ni kita juga dapat mengelak daripada kemungkinan ada yang memotong barisan dan juga memudahkan sekiranya orang ramai mendapati ada keadaan-keadaan yang tidak adil dapat dikemukakan. Saya masih berpendapat bahawa dalam keadaan sekarang ini kita masih memerlukan dua kawalan yang perlu dilaksanakan, iaitu pematuhan terhadap SOP perlu diteruskan. Dalam masa yang sama kita galakkan masyarakat kita untuk terus mendaftar mendapatkan vaksin dan kedua-duanya perlu dilaksanakan dan tempoh untuk menunggu sehingga mereka dibenarkan perlu difikirkan pada masa yang sesuai. Dan pada pandangan saya jika hendak dilaksanakan mengenai vaksin tersebut 2 kali telah sempurna, pada pandangan saya ia perlu diletakkan semasa musim hari raya nanti, bukan pada masa sekarang. Jadi Prof, bagaimana pula dengan nasib mereka yang tidak boleh menerima vaksin, terutama bagi mereka yang mungkin mempunyai penyakit yang kronik dan juga berkaitan dengan imun ini? Adakah ia dilihat seperti tidak adil buat mereka? Begitu juga dengan kanak-kanak yang pada ketika ini belum lagi mendapat kelulusan untuk terima vaksin. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kalau dilaksanakan pada masa sekarang, ia bukan sahaja meliputi mereka yang tidak boleh divaksin, tapi mereka yang tidak boleh mencapai ataupun akses terhadap vaksin tersebut. Sebab kita ada sistem keutamaan.
setiap individu tidak mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan vaksin secepatnya mungkin. Jadi kita betul melihat bahawa ada persepsi kemungkinan ada mereka yang mungkin memotong barisan untuk membolehkan mereka itu merentas negeri dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi untuk itu saya berpendapat bahawa kita memang perlu mencapai imuniti kelompok sebaik-baiknya, yang paling minima yang kita boleh capai di samping kita melihat pola tingkah laku dan data semasa untuk memberikan kebenaran bagi keseluruhan masyarakat dan bukan hanya memenitik beratkan kumpulan tertentu sahaja. Prof, varian Afrika Selatan dikesan di Malaysia melibatkan 9 kes dan varian ini juga mengurangkan keberkesanan 3 jenis vaksin berdasarkan kepada ujian klinikal yang diadakan. Bagaimana perlu kita tangani varian Afrika Selatan ini bagi memastikan ia tidak menular dan juga menjejaskan dari segi program imunisasi COVID-19 kebangsaan negara kita? Saya difahamkan bahawa hasil kajian klinikal sebelum ini memberikan hasil yang yang kita sebut bercampur-campur, ya, mix decision, ya, keputusan yang diperolehi. Yang terbaru dinyatakan bahawa vaksin yang sedia ada disenaraikan, saya ingat 2 atau 3 vaksin masih lagi berkesan, ya, untuk menangani, walaupun data klinikalnya tidak sebanyak seperti mana data klinikal yang diperolehi semasa peringkat fasa ketiga vaksin-vaksin berkenaan. Saya dalam konteks ini melihat perkembangan tersebut sebagai satu perkara yang sangat positif, ya, walaupun masih lagi ketidaktentuan, tapi berdasarkan dengan ujian klinikal terbaru yang diperolehi, saya jangkakan tidak ada isu, ya, berkenaan dengan varian baru dan kita masih lagi boleh menggunakan vaksin yang sedia ada untuk diteruskan dalam program perkhidmatan vaksin kita kepada masyarakat.